Assalamualaikum, saya Nurhamizah Syazwani binti Mat dari kumpulan BA 2422C. Sekarang kami akan membentangkan tentang falsafah dan pendidikan dalam acuan Malaysia untuk kod subjek CTU 552. Objektif utama kami menjalankan kajian ini adalah untuk mengenal pasti konsep dan matlamat falsafah dan juga pendidikan, hubungan antara falsafah dan pendidikan, serta faktor dan elemen pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Pengenalan falsafah. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah? Pengenalan falsafah memberikan definisi pengetahuan dan mengkaji sebab dan makna kewujudan sesuatu perkara dikaji secara spesifik. Oleh itu, semasa membincangkan falsafah pendidikan kebangsaan, kita mahu mengkaji dengan terperinci cara dan langkah sesebuah negara untuk mengembangkan pendidikan di negara ini. Sebaliknya, pengetahuan memberi makna pengetahuan dalam segala aspek yang kita hadapi dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, dengan dua jenis pengetahuan ini berbeza. Oleh itu, jika kedua-dua jenis pengetahuan ini dianggap sebagai salah satu pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan gaib dan konsep, maka ciri-ciri tertentu dari pengetahuan yang sedar dapat merangkumi setiap jenis ilmu. Kurikulum yang terdapat di Malaysia iaitu kurikulum yang ada di sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang komprehensif. Dijalankan sesuai dengan falsafah pendidikan nasional FPK agar anak muda akan terlahir dengan terdidik pada masa depan dapat memenuhi kehendak negara serta ciri-cirinya Malaysia bukan sahaja beragam dari segi etnik tetapi juga mencapai impian menjadi negara maju, juga menghadapi cabaran ekonomi, sosial dan kerohanian yang melampau. Pendidikan adalah model masyarakat yang berhasil menjadikan negara dan dapat membangun serta meletakkan negara dalam keadaan terbaik. Hanya pendidikan yang dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Falsafah pendidikan adalah perkara yang amat bagus untuk membentuk masyarakat negara. Kaedah pendidikan ini mesti disesuaikan dengan keadaan sesebuah negara. Masyarakat dan ekonomi mempunyai kesan besar dalam memupuk tradisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Adisha binti Wan Muhammad Aziman. Saya dari kelas BA 2422C. Sekarang saya akan membincangkan tentang maksud pendidikan. Pendidikan secara umumnya bermaksud satu proses pembelajaran atau pengetahuan segala perkara yang dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Perkara ini boleh dipelajari melalui pengajaran, latihan ataupun pemerhatian seseorang. Definisi lain bagi pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sistematik untuk menyampaikan sebarang maklumat kepada penerimanya. Kemudian, maksud pendidikan dalam Kamus Pelajar edisi kedua, ianya merujuk kepada perbuatan ataupun perihal dalam mendidik. Kemudian untuk Kamus Dewan edisi keempat pula, pendidikan ada 3 maksud. Yang pertama, perihal dalam mendidik. Yang kedua, ilmu untuk mendidik. Dan yang ketiga adalah ajaran ataupun didikan serta latihan. Menurut Frederick J. MacDonald dan M. J. Langeville, pendidikan diertikan sebagai satu proses yang dilakukan untuk mengubah sikap kebiasaan seseorang. Assalamualaikum, nama saya Nur Arifah binti Kamarudin. Sekarang kita akan teruskan kepada konsep falsafah. Konsep falsafah adalah berasal daripada Yunani iaitu Philo dan Sophie yang mempunyai maksud sebagai cintakan akan kebijaksanaan. Terdapat beberapa sinonim bagi perkataan falsafah iaitu ideologi, konsep, kepercayaan dan pegangan terhadap sesuatu perkara. Ahli falsafah seperti Aristotle, Plato, Al-Farabi dan Al-Kindi, mereka mempunyai pendapat tersendiri tentang definisi falsafah. Menurut Aristotle, falsafah adalah sebagai sesuatu ilmu yang memahami akan hakikat ketuhanan, struktur fizikal dunia dan juga tujuan hidup bagi yang bernyawa.
Menurut beliau juga, falsafah dapat diperoleh daripada pemikiran yang logik serta berstruktur. Pada pendapat Plato pula, falsafah ialah pengkajian terhadap sesuatu yang benar, yang baik serta pengetahuan kepada segala perkara yang ada. Beliau juga dapat membezakan dua jenis bentuk pengetahuan, iaitu pengetahuan kejiwaan dan pengetahuan duniawi. Seterusnya, Al-Farabi mengatakan bahawa falsafah ialah suatu ilmu yang mengkaji hakikat sebenar dari segala yang ada. Falsafah pemikiran Al-Farabi dapat disimpulkan sebagai dari pencampuran di antara falsafah Aristotle dan Plato. Beliau bersetuju dengan pemikiran Plato bahawa alam ini wujud dari tiada apa, dengan kata lain, alam ini adalah alam baru. Akhir sekali, menurut Al-Kindi, pemikiran falsafahnya lebih cenderung kepada syariah Islam. Konsep ketuhanan menurut Al-Kindi adalah berlandaskan kepada hujah agama, yang mana alam ini wujud daripada tidak ada apa-apa kepada ada, dan setiap sesuatu yang tiada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Seterusnya, falsafah mempunyai beberapa cabang yang terbahagi kepada 4, iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Metafizik merupakan salah satu cabang yang mendalami perkara-perkara yang mempunyai sifat realiti tentang perkara yang zahir di atas dunia ini serta susun aturnya. Menurut kamus, metafizik merujuk kepada beberapa persoalan yang jauh melampaui pengkajian saintifik, iaitu ilmu yang mengkaji perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Seterusnya, logik. Logik merupakan falsafah yang membahaskan tentang sesuatu perkara sama ada ianya benar maupun salah. Terusnya adalah epistemologi, iaitu kajian bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga membincangkan masalah pengetahuan dari segi pemerolehan, jenis, sumber dan kesahan. Pengetahuan ini diperhatikan dari pelbagai sudut seperti agama, sains, seni, ekonomi, budaya dan politik. Akhir sekali, aksiologi. Paul dan Yvonne Harman buat pertama kalinya menggunakan aksiologi pada awal abad ke-20. Aksiologi ini termasuklah etika dan estetik, yang mana jurusan falsafah ini bersandarkan kepada nilai dan metanilai dan mempunyai hubungan dengan teori. Cabang etika ini meninjau perkara seperti prinsip moral, nilai-nilai moral, tingkah laku dan sifat murni. Manakala estetika pula mengkaji nilai-nilai seperti seni dan kecantikan. Matlamat utama pendidikan falsafah metafizik ialah untuk memperoleh keinsafan diri, berpengetahuan serta mengembangkan kebolehan diri sejajar dengan nilai kerohanian dan fitrah manusia. Selain itu, dengan adanya pendidikan, manusia dapat berfikir secara logik, baik dan bebas serta mampu membuat keputusan dengan lebih berkesan. Ia juga bertujuan untuk memupuk kestabilan sosial dalam kalangan masyarakat. Kemudian, matlamat atau tujuan falsafah pendidikan adalah untuk mewujudkan seorang individu yang berilmu, berkepribadian baik dan bertanggungjawab terhadap semua perkara. Akhir sekali, tujuan falsafah adalah mewujudkan individu yang bersikap seimbang dalam rohani dan emosinya. Kita lihat kepada apakah hubungan antara falsafah dan juga pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menjadi satu garis panduan bagi semua pendidikan yang dijalankan di Malaysia. Kewujudannya adalah untuk menaikkan kedudukan sebuah negara agar berselari dengan pendidikan-pendidikan yang berada di negara maju yang lain. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah pun menggariskan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai tujuan utama dalam pendidikan dalam Malaysia. Faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum ini, negara kita, Malaysia, yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya, mempunyai sekolah mengikut kaum masing-masing yang menggunakan buku, guru serta bahasa perantaraan masing-masing. Negara kita
melalui proses yang panjang dalam membentuk falsafah pendidikan kebangsaan yang bermula daripada penyata razak Quran Rahman Talib dan sehingga tercetusnya idea penggubalan oleh Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Banyak faktor yang menyebabkan tercetusnya idea penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Faktor pertama ialah faktor agama. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang diversity di mana rakyatnya terdiri daripada pelbagai bilang kaum, bangsa serta agama. Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan dalam perkara 3 bahawa agama Islam merupakan agama rasmi Persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian Persekutuan dan perkara 11 yang menyatakan bahawa kebebasan beragama iaitu tiap-tiap orang bebas untuk mengamalkan, menanti dan menyebarkannya, tetapi takluk kepada keempat. Faktor agama ini amat penting dalam pengubalan FPK sejajar dengan penyataan yang untuk melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmoni dari segi keseimbangan jasmani, rohani, intelek serta emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kedua ialah faktor sosial. Negara kita, Malaysia, merupakan sebuah negara majmuk kerana kita terdiri daripada berbilang bangsa seperti etnik pribumi yang terdiri daripada kaum Melayu, Kadazan dan Iban serta banyak lagi kaum lain, dan kita juga mempunyai kaum imigran seperti kaum Cina dan India yang dibawa oleh penjajah pada zaman penjajahan telah memajmukkan lagi dan rakyat Malaysia. Semangat kerajaan untuk menyatupadukan mencapai kemajuan antara rakyat semakin berkobar-kobar setelah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat, kerajaan Malaysia menerapkan semangat perpaduan ini melalui pendidikan di mana hal ini jelas termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 seperti Penyata Razak, Laporan Rahman Talib serta dasar pelaksanaan pelajaran yang menekankan konsep perpaduan di kalangan kaum. Seterusnya, faktor ketiga. Faktor ketiga ialah faktor politik yang di mana ideologi pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan tercetus daripada penerbitan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang menekankan 3 konsep iaitu rukun negara, dasar ekonomi baru serta dasar pendidikan kebangsaan. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan dasar ekonomi baru menghapuskan jurang kemiskinan di antara rakyat serta memperkenalkan rukun negara yang menekankan konsep 5 prinsip. Hal ini dilaksanakan bagi mengeratkan hubungan perpaduan di antara rakyat yang menjadi asas pertimbangan tercetusnya falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, faktor ekonomi bagi mencapai falsafah pendidikan kebangsaan yang seperti yang dinyatakan iaitu untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mencapai kesejahteraan diri sendiri. Rakyat Malaysia perlulah mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang untuk membantu memajukan ekonomi negara serta kerajaan juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam membantu rakyat, contohnya bagi rakyat yang kurang berkemampuan dari segi kewangan untuk menyambung pelajaran agar mereka diberi hak yang sama rata dan peluang untuk belajar. Itu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini boleh dicapai dengan lahirnya insan yang berilmu pengetahuan, berkaliber dan amanah dalam menjaga kemakmuran negara. Faktor yang amat penting dalam pembentukan falsafah pendidikan iaitu faktor individu. Faktor individu ini amat ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang bermatlamat untuk melahirkan bukan sahaja seorang individu yang baik dan mulia tetapi juga melahirkan rakyat
yang berpatriotik kepada negaranya serta masyarakat yang setia dan amanah. Matlamat utama pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri bukan sahaja tertumpu kepada kemenjadian diri, malah turut menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Faktor sejagat merupakan faktor terakhir penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana sistem pendidikan di negara kita, Malaysia, tidak jauh ketinggalan daripada sistem pendidikan di negara luar. Kerajaan Malaysia mula merancang pelbagai strategi bagi mencatur sistem pendidikan di negara kita, di mana kerajaan menawarkan pelbagai program kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam pelbagai aspek dan bidang. Demi mencapai matlamat bagi melahirkan seorang individu yang berkemahiran serta pandai, pelajar ini haruslah didedahkan dengan ilmu tersebut sejak daripada bangku sekolah lagi. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia perlulah seiring dengan negara maju yang lain agar dapat melahirkan seorang individu yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmah Sabia bin Cerasi dan hari ini saya akan membincangkan mengenai elemen-elemen yang ada dalam pembentukan falsafah pendidikan negara ataupun FPK. FPK amat menekankan kepada keseimbangan dalam diri pelajar. Ini termasuklah mengkaji dan meneliti setiap elemen-elemen yang penting dan perlu ada di dalam FPK. FPK menekankan keseimbangan pelajar dari segi jasmani, rohani, intelek dan juga emosi. 4 teras utama dalam pembentukan FPK adalah menekankan kepada keseimbangan rohani, jasmani, intelek dan juga emosi seseorang pelajar. Dari segi jasmani, FPK menekankan untuk melahirkan seorang pelajar yang sihat tubuh badan dan juga dapat mencukil bakat dan kemahiran atletik mereka. Dari segi rohani pula, FPK menekankan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan dan juga agama. Dari segi intelek, FPK menekankan pelajar untuk mempunyai kemahiran 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira. Dari segi emosi pula, FPK menekankan supaya pelajar dapat mempunyai perasaan empati, berkasih sayang dan juga bertolak ansur sesama kita. Selain daripada itu, pembentukan FPK juga menekankan kepada pendidikan adalah satu usaha yang berterusan. Walaupun sudah tamat persekolahan, tidak bermaksud proses pendidikan terhenti di situ. Pendidikan tidak termaktub kepada pendidikan secara formal saja iaitu di sekolah, malah juga dapat melibatkan pendidikan informal ataupun tidak formal. Contohnya, kita menghadiri mesyuarat, kita menghadiri bengkel dan juga seminar. Dari situ, kita juga dapat menimba pelajaran walaupun di luar daripada media persekolahan. Seterusnya, pembentukan FPK juga melibatkan FPK dalam pembentukan rakyat Malaysia. Ini adalah salah satu usaha dalam membentuk rakyat Malaysia yang berketerampilan, bertanggungjawab dan juga berakhlak mulia. Bagi melahirkan seorang rakyat Malaysia yang berketerampilan, FPK menekankan seseorang pelajar itu untuk menjaga imej bukan sahaja diri mereka, malah menjaga imej bangsa dan juga negara serta agama mereka. Selain itu, FPK juga menekankan pelajar untuk berakhlak mulia. Ini termasuklah mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama dan juga bertoleransi. Seterusnya, FPK juga menekankan melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. Ini termasuklah menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan serta menerima segala balasan atas perbuatan mereka, sama ada perbuatan itu adalah baik ataupun buruk. Elemen yang seterusnya yang ada dalam pembentukan FPK adalah FPK membentuk insan yang menyumbang kepada negara, bangsa dan juga negara. Sebagai seorang rakyat yang hidup di dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan juga agama, kita semestinya berusaha untuk memupuk perpaduan sesama kita. Ini dapat dicapai dengan bersikap toleransi dan juga hormat menghormati antara satu sama lain. Kita juga hendaklah hormat dan taat akan
penggubalan dasar-dasar negara dan juga perlembagaan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, falsafah dalam pendidikan merupakan nadi pembangunan bangsa dan negara. Falsafah dalam pendidikan juga merangkumi elemen-elemen penting untuk dihayati, difahami serta diamalkan oleh setiap individu, masyarakat dan khususnya para pendidik. Tujuan utama falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan diisi oleh masyarakat yang berbudi bahasa, berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Falsafah pendidikan telah menekankan prinsip kepercayaan kepada Tuhan sejajar dengan rukun negara kerana seluruh falsafah pendidikan negara adalah berpaksikan ketuhanan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini diwujudkan adalah sebagai penanda aras kepada para pendidik agar menjadi kreatif dan produktif dalam menjalankan aktiviti pembelajaran dan pendidikan dalam bidang kokurikulum atau kurikulum. Selain itu, falsafah pendidikan negara juga adalah asas kepada sistem pendidikan di Malaysia. Dengan kata lain, kehadiran falsafah dan pendidikan menghasilkan Malaysia sebuah sistem yang dikeruni kerana telah beralih ke posisi yang tertinggi iaitu universiti. Oleh itu, Malaysia akan melahirkan insan yang cemerlang dan terbilang jika sentiasa meletakkan sistem pendidikan ini di hadapan.